Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang juga saya ucapkan kepada penonton, terutamanya pensyarah lah yang saya sayangi, Puan Siti Anidah binti Kamseh, kerana telah memberi peluang kepada kami dan kepercayaan untuk kami menyediakan video ini. Okey, sebagai langkah alternatif untuk kami membuat pembentangan proposal pelaksanaan projek inovasi digital. Okey, kalau kita tengok depan tu media interaktif Ayush Cergas. Okey, apakah itu media interaktif Ayush Cergas? Okey, saya akan lanjutkan ke slide seterusnya untuk kita melihat apakah cadangan yang akan saya lakukanlah, cadangan untuk melaksanakan projek inovasi ini. Okey, pengenalan. Okey, cadangan nama untuk projek inovasi ini adalah media interaktif Ayush Cergas. Okey, yang akan memberi pendedahan dan pengetahuan pada murid tahun 1 berkaitan bidang kecergasan. Okey, dia punya big idea kat sini adalah Ayush Cergas. Okey, Ayush Cergas. Okey, kerangka isi kandungan projek ini diambil daripada DSKP Pendidikan Jasmani tahun 1 yang melibatkan konsep kecergasan dan bidang kecergasan. Okey, saya ambil daripada DSKP tahun 1 dan saya akan terangkan selepas ini apakah dia punya tahap pembelajaran dan juga standard kandungan yang terdapat dalam DSKP tahun 1 tu. Okey, produk ini juga ia sesuai dengan masa kini kerana kebanyakan murid tidak dapat merasai keseronokan di padang akibat pandemik COVID-19. Seperti yang kita semua tahu, kerana ni pandemik COVID-19, banyak ibu bapa yang risau nak menghantar anak sekolah, banyak sekolah yang telah ditutup, guru-guru pun tidak boleh melaksanakan kelas secara dalam kumpulan yang ramai dan juga secara jarak yang dekat. Okey, kalau kita tengok kat sini, pendidikan jasmani ni kebiasaannya dan selalunya dia akan melibatkan permainan dan murid tu akan bersentuhan kan, duduk rapat-rapat. So kat situ menjadi penghalang untuk kita melaksanakan kelas seperti biasalah. So saya rasa cadangan projek inovasi ni saya rasa amat sesuai untuk kita laksanakan. Okay, kita tengok lagi lepas ni kenapa dia sesuai. Okay, produk ini juga akan dihasilkan menggunakan prinsip reka letak yang sesuai dengan bantuan kemudahan ICT. Okay, saya amat menekankan kat sini prinsip reka letak lah sebab murid tahun 1 dia tak boleh meletakkan sesuatu yang kompleks. Okay, dia kena bermain dengan warna, gambar dan dia perlu simple. Sesimpel yang mungkin. Okay, kemudahan ICT yang saya akan gunakan juga saya akan terangkan selepas ini. Okay. Okey, rasional pelaksanaan projek inovasi digital ni. Okey, dalam setiap benda yang kita hasilkan tu mesti ada rasional dan sebab dia sendirilah. Okey, rasional yang pertama adalah dapat memotivasikan murid untuk terus mempelajari subjek pendidikan jasmani walaupun negara sedang menghadapi pandemik COVID-19. Okey, murid-murid tahun 1 ni dia suka bermain kan. Dia pergi sekolah nak jumpa kawan, nak main dengan kawan. Okey, di samping dia nak melahirkan rasa seronok waktu kat sekolah ni. So apabila pandemik COVID ni melanda negara banyak, macam saya cakap tadi, ibu bapa risau nak hantar ke sekolah. So murid tak dapat motivasi. Okay, kadang-kadang murid rasa sedih. Alamak, pergi sekolah tapi tak boleh main kan. Alamak, hari ni tak boleh pergi sekolah. So dia tak dapat merasai keseronokan tu. Okay, rasional yang kedua dapat membantu guru untuk menyampaikan ilmu secara berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris. Okay, kita tengok kenapa projek ni dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris sebentar lagi. Okey, rasional yang ketiga adalah dapat mengekalkan tahap kecergasan murid walaupun tidak menjalankan kelas pendidikan jasmani secara fizikal. Macam yang saya cakap tadi, pandemik COVID tu kelas secara fizikal ni tidak dapat dilaksanakan dengan secara bersemuka. So dengan adanya inovasi digital ni, saya rasa mampu untuk mengubah sikap dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan jasmani waktu kini, waktu pandemik COVID. Okey, banyak masyarakat cakap, alamak, cikgu PJ tak buat kerja apa semua kan. Okey, so saya rasa rasional pelaksanaan projek inovasi digital ni akan mengubah persepsi masyarakat lah. Okey, dengan adanya projek inovasi digital ni. Okey, rasional yang keempat adalah dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah murid. Okey, sebab apa saya cakap itu? Sebab dalam projek inovasi yang akan saya hasilkan ni, saya akan letakkan game-game kan, permainan-permainan interaktif yang dapat menarik minat dan juga mengukur tahap kefahaman murid lah tentang apa yang telah dipelajari melalui media interaktif ni. Okey, kita akan teruskan kita punya pembentangan.
Di slide yang seterusnya, kita akan tengok penyertaan masalah. Okey, apakah masalah yang berlaku dan kenapa kita perlu buat inovasi ni? Yang pertama adalah murid mudah bosan dengan gaya pembelajaran biasa yang berkonsepkan cak and tak. Okey, biasanya guru kat sekolah menulis dan bercakap. Kan murid pun dah bosan lah dengan gaya pembelajaran seperti ini. Okey, sewaktu pandemik Covid, ini yang saya akan highlight kan. Murid tidak mempunyai peluang untuk belajar topik kecergasan fizikal. Yalah, macam yang saya cakap tadi, tak boleh pergi ke padang. So, macam mana dia nak melakukan aktiviti fizikal? Kalau dia tak lakukan aktiviti fizikal, so kecergasan fizikal dia akan menurun lah. Okey. Okey, yang ketiga adalah guru kekurangan bahan digital dalam subjek pendidikan jasmani. Itu adalah masalah yang saya rasa amat banyak lah pada masa ini, masalah yang sangat ketara. So saya rasa dengan adanya inovasi digital yang akan saya hasilkan ni dapat membantulah masalah guru tu. Yang keempat adalah ibu bapa tidak didedahkan dengan penggunaan alat digital untuk meningkatkan tahap kecergasan murid di rumah. Okey, alat digital ni sebenarnya banyak, tapi ibu bapa ni dia lebih terdedah dengan soal akademik, soal pendidikan yang bertulis, mengira, membaca macam tu. Tapi soal kecergasan ni ibu bapa kurang didedahkan dengan penggunaan alat digital ni. So saya rasa ini adalah peluang saya dan juga kawan-kawan yang lain menyediakan satu inovasi secara digital sesuai dengan masa ni, sesuai dengan pandemik Covid ni, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya letakkan tadi lah, saya bentangkan tadi. Okey, objektif penciptaan inovasi ni. Okey, yang pertama adalah mencapai pemerolehan yang positif di kalangan murid dalam meningkatkan kecergasan fizikal dan mengamalkan aktiviti yang sihat. Okey, yang kedua adalah memperbaiki kemahiran asas seperti berjalan, berlari dan melompat dalam kalangan murid. Okey, waktu sekarang murid tak pergi sekolah, so cara berjalan mungkin tak ada orang yang tegur, mungkin ada salah dari segi koordinasi tangan dan kaki. Melompat pun kadang-kadang cara landing tak betul. So nanti dia akan memberi efek kepada dia punya tahap kesihatan, mungkin dia akan tercedera. Okey, yang ketiga adalah memudahkan ibu bapa menyediakan alat pembelajaran yang sesuai ketika pandemik COVID-19. Okey, inovasi ni dia dapat memudahkan ibu bapa untuk menyediakan aktiviti lah. Okey, aktiviti kat rumah walaupun murid tak pergi sekolah untuk belajar PJ, tapi ibu bapa boleh ambil alih tugas guru tu di rumah. Okey, yang keempat, mengintegrasikan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam PJ. Okey, sebab kita selalu tengok PJ kurang menggunakan alat inovasi digital. Terusnya adalah standard kandungan yang saya gunakan. Okey, aspek 3 itu kecergasan meningkatkan aspek 3 itu kecergasan meningkatkan kesihatan domain psikomotor. Okey, yang saya ambil kat sini adalah 3.1 melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan. 3.1.1 tu murid boleh melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan, berlari dan regangan yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan juga kadar nadi. Okey, murid juga boleh melakukan aktiviti yang boleh menurunkan kadar pernafasan nadi. Okey, saya akan sediakan aktiviti yang sesuai lah untuk sesuai dengan kita punya standard kandungan ni. Okey, yang kelima adalah kesukanan. Murid dapat membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti pendidikan jasmani. Okey, pengenalan produk inovasi. Okey, media interaktif yang mengandungi kit pembelajaran berkaitan kecergasan untuk murid tahun 1. Topik yang akan diletakkan adalah topik cara pemakaian yang betul, pengayaan sukan yang betul, kadar nadi, cara berjalan, cara berlari dan juga cara melompat dengan betul. Yang kedua, kandungan permainan interaktif bagi menguji kefahaman dan menimbulkan rasa seronok. Kita akan letakkan permainan interaktif yang seronok kat situ. Okey, akan dihasilkan menggunakan prinsip reka letak yang sesuai. Itu prinsip reka letak Casper yang saya belajar di semester 3. Okey, yang keempat adalah menggunakan bantuan teknologi ICT lah, seperti PowerPoint dan lain-lain. Okey, apa itu pembelajaran triological? Kaitannya dengan pembelajaran triological. Okey, murid ni adalah subjek kajian. Okey, komuniti pembelajaran ni adalah kita dengan murid. So alat dan platform pengantaraan ni adalah inovasi yang akan saya hasilkan tu. Okey, dia menjadi satu triological yang lengkap lah kat situ. Okey, tengok kat sini. Apa itu pembelajaran triological? Okey, berusaha secara kolaboratif untuk membentuk artifak ilmu pengetahuan. Ada goal dia sendiri. Satu, menyelesaikan masalah yang saya cakap tadi, dicetuskan idea baru, meningkat kemahiran interaksi sosial dalam sebuah komuniti. Okay, murid akan bercakap walaupun bukan dengan guru, dengan kawan-kawan, macam tu. Okey, kumpulan sasaran ni macam yang saya terangkan tadi lah, murid tahun 1. Okey, ni adalah bantuan kemudahan ICT yang akan diguna pakai. Okey,
Okey, untuk pengetahuan puan, semua bantuan Smart City ni adalah percuma. Pertama adalah YouTube Studio untuk saya ambil lagu-lagu tanpa copyright, tanpa melanggar hak cipta. Yang kedua adalah PowerPoint, PowerPoint yang interaktif. Yang ketiga adalah Filmora 9, itu di mana tempat untuk saya edit video. Video-video yang saya akan guna pakai dalam projek inovasi ni adalah video-video yang saya hasilkan sendiri. Yang keempat adalah Audacity, tempat untuk saya merakam audio, menjadikan audio itu lebih menarik untuk murid dengar. Okey. Yang keempat adalah OBS Studio, di mana OBS Studio adalah satu perisian yang saya tengah gunakan sekarang untuk nak merekod video secara terus untuk tujuan periklanan. Dan yang terakhir adalah Shutterstock. Shutterstock ni adalah tempat untuk saya mengambil gambar tanpa melanggar hak cipta. Gambar-gambar ni adalah percuma. Okey, prinsip lekar letak Casper. Seperti kita tahu, murid tahun 1 ni dia tak boleh letakkan benda-benda yang kompleks. Okey, kita kena letakkan benda-benda yang simple. Okey, pertama adalah kontras, perbezaan yang ketara. Warna tu kita kena bagi beza supaya murid ni lebih jelas. Okey, yang kedua adalah simplicity, yang seperti yang saya cakap tadi, mudah difahami. Okey, murid tahun 1 kita perlu letakkan gambar dan juga warna yang menarik. Okey, kalau boleh tulisan-tulisan yang panjang tu saya akan elakkan. Emphasis adalah penekanan. Okey, benda yang penting saya akan tekankan. Okey, yang alignment pula adalah susunan yang lurus. Okey, dari segi record letak tu saya akan susun dengan baiklah. Okey, proximity ni adalah berhampiran. Okey, dalam PowerPoint tu saya letakkan satu benda tu jauh-jauh supaya murid ni dia lebih fokus pada satu tempat. Dan repetition, pengulangan benda-benda yang penting dalam saya punya topik pengajaran tu. Okay, kepentingan produk inovasi ni akan melincingkan sesi VDP untuk subjek PJ. Lepas tu memastikan murid tidak ketinggalan dalam PJ, terutama dalam bidang kecergasan lah. Yang ketiga adalah memberi pengalaman belajar yang menyeronokkan kepada murid. Yang keempat adalah memberi pendedahan kepada murid menggunakan teknologi ICT. Okay, bila murid guna inovasi digital ni, kurang-kurangnya dia tahu apa itu digital, apa itu inovasi digital, apa itu ICT. Okay, guna komputer dia boleh pakai benda tu. Okay, cadangan platform untuk pemasaran produk ni. Yang pertama adalah Facebook Marketplace. Marketplace ni tempat untuk saya promote atau promosikan sebenarnya produk. Instagram, mudah.my, Lazada, YouTube sendiri pun boleh memasarkan produk, dan juga Shopee. Sebab apa? Sebab waktu Covid ni, kebanyakan media-media pemasaran 6 ni adalah yang terbaik lah yang saya tengok dekat media sosial. Okay, anggaran kos ni macam saya cakap tadi, perisian yang saya guna dalam melaksanakan yang akan saya gunakan untuk melaksanakan produk ni adalah secara percuma. Benda yang saya menggunakan kewangan adalah CD dan kulit CD lah untuk ekspor produk ni. Okey, inilah cartagan projek inovasi yang saya hasilkan. Okey, kalau boleh tengok kat situ mengenai pasti projek minggu 1, okey, minggu 2 tu saya dah siapkan dah cartagan ni supaya saya punya perjalanan menyiapkan projek inovasi ataupun produk yang saya hasilkan ni dia berjalan dengan lancar lah mengikut jadual yang saya sediakan. Ini adalah sambungan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan dan harapan. Okey, secara kesimpulannya, projek inovasi ni bukan saja untuk memenuhi tuntutan program. Okey, untuk buat assignment, bukan saja untuk menyelesaikan assignment lah kan, menyelesaikan tugasan yang telah diberi. Tapi dia juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada guru, terutamanya kepada kami bakal guru ni, betapa pentingnya merangka satu program yang boleh memberi kesan yang efektif kepada PDP di sekolah. Okey, satu program ni maksudnya adalah satu alat ataupun satu alat inovasi, okey, untuk melincirkan PDP. Ia juga penting untuk mengukur sejauh mana kaedah pengajaran yang dipilih memberi impak kepada tahap kecergasan dan pengetahuan murid itu sendiri, terutama dalam bidang pendidikan jasmani. Macam saya cakap tadi, okey, selalunya pendidikan jasmani ni kurang guru-guru kurang kaitkan dengan inovasi digital. Okey, dengan benda-benda digital. Sebab apa? Sebab dia biasanya digunakan secara fizikal. Tapi inovasi yang saya akan hasilkan ni, kita akan lebih terdedah. Okey, pendidikan jasmani akan lebih terdedah dengan inovasi digital ataupun benda-benda yang digital. Okey. Dan terakhir sekali saya berharap dengan penuh pengharapan supaya cadangan projek ini dapat diluluskanlah, kerana ia penting dalam menjadikan satu landasan penting untuk keberhasilan murid berdasarkan skop pembelajaran masa kini. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Saya harap saya punya proposal ni, saya punya projek ni dapat diterima lah untuk saya terus laksanakan selepas ni. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.